Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah wa syukru lillah alladhi allafa baina qulubikum bi ni'matihi ikhwana fa asbahtum ba'da ni'matihi ikhwana wa allafa baina qulubikum fa asbahtum baina ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa sallam, amma ba'd. Yang saya hormati pengerusi majlis Tuan Haji Yazid, Presiden MHDS, Al-Fadhil Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, para asatiz, para ustazat, para alim ulama, muslimin, muslimah, yang kita bersama-sama satu akidah, satu tujuan, satu tempat perkembalian, hanya semata-mata untuk mendapatkan kebenaran, untuk berpegang dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk mendapat ridha Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, saya diamanahkan, ditaklifkan yang tidak layak ini nak membicara tentang Al-Imam Syafi'i. Apatah lagi nak bicara tentang hukum bid'ah. Kemudian ditambah lagi depan asatizah kita. Kemudian ditambah lagi lepas makan. Masya Allah, ya. Lepas makan ni pun antara cabarannya, tuan-tuan, ya. Masya Allah. Jadi inilah dia. Kalau Ustaz Zahid mulakan, ya, dengan cerita-cerita tentang madrasah, saya pun takut ngantuk ni, saya pun nak kenang kembali tentang madrasah, ya. Kalau Ustaz Zahid katakan Ustaz Ahmad mengajar, ya, bahasa Arab, subhanallah, Ustaz Afandi, Al-Quran. Tapi ada asatizah-asatizah kita orang Bawian, ajar bahasa Arab tapi orang Bawian, Masya Allah. Jadi kita panggil apa? Arabian, ya. Macam gitulah, ya. Jadi bolehlah, ya. Kiranya saya pun mengantuk juga kalau tak ni, ya. Alhamdulillah, moga-moga tuan-tuan sama-samalah. Jadi kita bermula dengan bertawassul dengan amalan. Kerana tidak ada khilaf di dalam tawassul dengan amalan. Itu seperti mana dikatakan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, ya. Bertawassul dengan amalan, diceritakan 3 orang yang berada dalam gua. Tak ada khilafnya bertawassul dengan amalan. Maka kita membuka majlis kita dengan suratul Fatihah. Kita mendoakan kepada guru-guru kita, masyaikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa liman assa'a alaina. Waghfir liman ansha'a hadhihi al-madrasah wa assasaha wa ammaraha wa waqafaha wa tasaddaqa 'alaiha wa khadamaha wa ta'allama fihi wa walidina wa muallimin ajma'in wa ila arwahi walin wa waliyatil muslimin wa muslimatin min masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminiha ila shimaliha barriha wa bahriha min laduni sayyidina Adam ila yaumil qiyamah. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillah, bersyukur kita tuan-tuan pada Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama untuk seterusnya mendengarkan kertas kerja yang keempat, ya, kalau saya tak silap pada hari ini. Tapi kalau dalam rujukan tuan-tuan, dia kertas kerja yang terakhir. Dia mula daripada muka surat 185. Apakah itu bid'ah dan huraiannya? Pertama, kita melihat isi kandungan. InsyaAllah kertas kerja ini akan merangkumi makna kalimah bid'ah dari segi bahasa. Kenapa segala-galanya perlu kita lihat dari segi bahasa? Kerana dengan bahasa memberikan makna yang hebat. Al-Quran pun mukjizat yang terutama itu adalah bahasanya sendiri. Kalau kita lihat perkataan iman, iman diambil dari perkataan amina. Amina tu maksudnya yang aman, ya? Yang tenang, yang tenteram. Orang yang beriman dengan rukun iman yang 6 baru akan mendapat ketenteraman. Kalau dia tidak akan beriman dengan rukun iman yang ke-6, dia akan tertanya-tanya, siapa Tuhanku, ya? Biar betul ni Tuhan ni ada apa 3 dalam 1 ni, ya. Biar betul ni Tuhan ni patung. Biar betul ni lepas ni kita ada reincarnation. Tapi orang yang beriman dengan hari kiamat, ya, segala-galanya tenang. Jadi itu kepentingan kita melihat dari sudut bahasa. Dan kedua, dari sisi syarak. Tentunya kita akan memperbincangkan perkara yang man ahdasa fi amrina hadha, ya, dalam urusan kita ini, iaitu adalah syariat Islam. Dan ketiga, kertas kerja ini dalam bahagian yang pertama akan menyatakan kesimpulan tentang isu ini. Kita dengar istilah
Para ulama ini ramai sekali. Tapi di akhir yang paling penting kita lihat apa yang diistilahkan oleh ulama Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan Syafi'iyah, dan juga mereka-mereka yang beriktimad seperti Imam Nawawi dan Imam Rafi'i Asy-Syaikhan ya di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian terbagi kepada 3 golongan ulama. Ada yang menyempitkan makna bid'ah. Tak kiralah, sempit. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Dah clear cut, nak cakap apa lagi? Semua yang bid'ah itu sesat. Semua. Kemudian ada orang berjidal ya. Ini bukanlah akhlak orang beriman untuk berjidal. Tapi ada orang bercakap, kalau begitu tak boleh naik kereta lah. Tak boleh naik motosikal lah. Nak kena naik unta je. Bayangkan ya, kita nak naik unta sekarang. Ya Allah, punyalah susah. Dah terjatuh. Orang cakap, apalah itu tahun bila tu punya hujah. Tentulah bid'ah itu maknanya yang dalam amalan. Itu umur dunia. Itu keadaan dunia. Kau punya sukalah kau nak buat apa tentang dunia. Nak tonggang ke, nak terbalik ke, nak bangunan ke, nak apa ke, itu dunia. Yang kita bincangkan bid'ah ni akhirat punya urusan, syariat punya urusan. Kata Al-Imam sahib Mafahim Yajibu an Tusahhah, Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya, siapa suruh pandai-pandai bagi dua ni kisim-kisim? Nabi SAW cakap semua bid'ah dalalah, semua bid'ah dalalah lah. Kenapa engkau cakap ni dunia ni akhirat? Kalau engkau tidak boleh memberikan ulama menyatakan ada bid'ah hasanah dengan ada bid'ah sayyi'ah, kerana engkau memegang dengan umum lafaz kullu bid'atin dalalah, kenapa engkau sendiri membezakan ada bid'ah duniawiyah dan bid'ah ukhrawiyah? Dan lebih bahaya kalau bid'ah duniawiyah tidak terpegang dengan hasanah dan sayyi'ah. Jadi itulah hujah Imam Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah. Jadi itu antara perkara-perkara yang ingin kita sampaikan. Kemudian dalam bahagian B, insya-Allah tuan-tuan, kita akan lihat hadyun Nabi, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara baru yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apa yang sahabat lakukan yang ada pada zaman Nabi SAW, tapi bukan atas perintah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW cool je, ya. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Bukan semua dia kata bid'ah, bukan semua dia kata salah. Tapi apa yang ditimbang dengan neraca syariat benar, benarlah dia. Apa yang salah dengan ditimbang oleh neraca syariat, maka bid'ah dalalah lah dia. Dan juga petunjuk para sahabat radhiyallahu anhum. Kerana apa? Ada orang nyatakan itu zaman Nabi SAW, wahyu belum lagi terputus. Nabi boleh tegur kalau silap. Ini ada juga contoh-contoh yang banyak daripada hadis-hadis yang sahih sahaja yang kita sempat dan nukilkan di sini, bahawa para sahabat radhiyallahu anhum pun ada banyak melakukan perkara yang tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah sebaik-baik kurun. Khairul qarni, ya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita belum tahu dapat redha dengan Allah, apatah lagi Allah redha kita. Balik slipper hilang aja sekejap, mungkin dah pergi seminar dah RM40 ya. Apa slipper hilang lagi, belum tahu dapat redha dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang kutuk ngumpat sikit je kadang-kadang ya. Alamak, dia berani-berani cakap dengan aku gini, dia tak tahu aku wali ke. Aku buka mulut terbalik dia dah macam-macam. Padahal apa tuan-tuan? Padahal ya, apabila kita dah dikatakan itu adalah antara cara-cara Allah nak beri kita pahala. Baik. Makna kalimah bid'ah dari segi bahasa. Kalimah bid'ah adalah setiap perkara yang diperbaharui atau sesuatu yang diada-adakan buat pertama kali. Buat julung-julung kalinya, tak pernah lagi ya dilakukan sebelumnya. Yang bukan seperti contoh-contoh yang pernah didatangkan, sama ada apa yang berkaitan dengan perkara agama ataupun dari segi ibadah atau segi muamalah. Invention, dia bukan innovation. Kalau ada orang dia ada songkok tapi dia lilit songkok macam gini, lilit songkok macam gini, asalnya dah memang ada songkok. Tapi ini invent, yang pertama invent. Kalau tuan-tuan pergi Science Center, ada Sultan of Invention sekarang. Lihat betapa ulama Islam. Sebelum Wright Brothers terbang, dah ada Abbas Ibn Farnas. Cuba nak tengok, itu kehebatan ulama kita, subhanallah. Ataupun apa-apa yang berkaitan dengan hal ehwal dunia dan kehidupan, tak ada contoh. Ini dari segi bahasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, suratul Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi.
dengan segala keindahannya, ya. Jadi kadang-kadang ada orang dia tak boleh terima dengar perkataan bid'ah. Asyik dengar bid'ah, zikirlah Allah, Allah, Allah. Kau zikir bid'ah mana dapat pahala? Kita katakan dapat juga kerana Allah Al-Badi', ya. Jadi kalau niat dia zikir Al-Badi' lagi hebatlah, kerana itu dia mengingat Allah yang menciptakan segala-galanya. Dari segi bahasa juga, badi'us samawati wal ard, tuan-tuan boleh rujuk surah Al-An'am. Semuanya membawa maksud yang pertama menciptakan. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia buat telefon, ya, buat telefon ke Alexander Graham Bell ke ataupun kamera ke yang dibuat oleh Ibn Al-Haytham dan sebagainya, itu kita nyatakan foundationnya dah ada, foundation mata, kan? Optical punya foundation dah ada. Itu bukan invention, itu innovation. Tapi kalau ini Allah Subhanahu wa taala belum lagi ada apa-apa pun yang ciptakan satu alat yang boleh melihat, Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Badi'. Itulah dia dari segi bahasa untuk kita memahami istilah yang sering kita dengar bid'ah dari sudut bahasanya. Seterusnya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah pun menjelaskan dalam tafsir beliau, iaitu yang memulakan, yang mewujudkan, yang menciptakan dan yang mengadakan dengan tanpa batas dan contoh. Malah sesiapa sahaja yang memulakan sesuatu yang baru yang belum pernah dicontoh akan berkatakan sebagai al-mubdi' ataupun al-mubtadi', ya. Inilah firman-firman Allah dalam surah Al-Quran. Dari sudut bahasanya tuan-tuan boleh rujuk sendiri bersama-sama di dalam kitab ataupun dalam kertas kerja MHDS yang telah diedarkan. Seterusnya, maksud bid'ah di sisi syarak. Ya, kerana ulama dari segi bahasa ni tidak pernah berlaku perselisihan faham di antara para ulama tentang maksud kalimah bid'ah dari segi bahasa. Semua faham dari segi bahasa apa makna bid'ah, ya. Yang menjadi permasalahan adalah yang dari segi syarak. Maksud bid'ah di sisi syarak, makna kalimah bid'ah di sisi syarak adalah setiap yang baru yang diada-adakan bertentangan dengan rukun agama serta nas-nasnya. Jadi ini yang disimpulkan oleh para ulama bila melihat istilah yang bersangkutan dengan rukun agama dan nas-nas, ya, bukan urusan dunia. Bid'ah seperti ini khas berkenaan dengan urusan keagamaan dan tiada kaitannya dengan hal ehwal kehidupan yang meliputi maslahat-maslahat seorang hamba dan cara kehidupannya. Baik. Jadi ulama cuba nak berusaha memberikan satu definisi yang jami' dan manik yang meliputi semua aspek. Jami' manik ni dia kumpulkan semua apa ciri-ciri, virtues, values yang ada dalam perkara itu. Manik pula dia larang daripada terkeluarnya istilah-istilah yang patut ada, tak boleh keluar daripada takrif, ya, kerana dengan takrif itu menjelaskan hakikat benda itu. Imam Ibn Taymiyah rahimahullah telah berkata, ya, tuan-tuan boleh lihat, ya, ni ada nombor, itu ada marajiknya di dalam kitab Darut Ta'arud, menolak perkara-perkara yang bercanggah oleh Ibn Taymiyah. Juga di dalam kitabnya Al-Fatawa, beliau memberikan takrifan sesungguhnya apa yang bertentangan dengan nas-nas adalah bid'ah, seperti apa yang telah disepakati para muslimin, ya. Serta apa yang tidak diketahui bahawa ia boleh bertentangan dengan nas-nas, maka ia boleh dinamakan sebagai bid'ah. Ya, kalau bahasa Ibn Taymiyah, qad yusamma bi bid'atin, ia boleh dikategorikan bid'ah, tapi tidak semestinya. Lihat pengarang menyatakan ini bermaksud bahawa apa sahaja perkara yang baru yang tidak diketahui bahawa ia boleh bertentang dengan nas-nas agama, tidak semestinya dinamakan sebagai bid'ah. Inilah pengertian Ibn Taymiyah rahimahullah, ya. Baik. Ini bukan lazimul qaul, ini bukan apa yang putting words into the mouth, tapi ini ta'rifan yang diberikan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah, dan ulama mengkategorikan Al-Imam Ibn Taymiyah di antara ulama-ulama yang memberikan keluasan makna bid'ah, ya, juga. Seterusnya, Imam Izzuddin Abdul Salam rahimahullah, salah seorang mujtahid, ya, sultanul ulama, memberikan definisi, sila rujuk di marajiknya nombor 4 di muka surat yang belakang sekali, tuan-tuan, Qawaid al-Ahkam daripada kitab kaedah-kaedah hukum oleh Izzuddin Abdul Salam. Bid'ah terbagi kepada yang wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah.
Ini definisi daripada Imam Izzuddin. Beliau bermazhab Syafi'i seperti mana telah diterangkan. Dua ta'rif yang masyhur oleh Imam Syatibi rahimahullah dalam kitab I'tisam, ya. Ini saya rangkumkan istilah-istilah Imam Ibn Hajar rahimahullah, mazhab Syafi'i juga. Seterusnya, satu perkara yang telah diadakan yang tidak ada sebarang dalil. Baik, selain daripada ta'rif-ta'rif ini, ramai lagi dari kalangan para ulama telah berijtihad. Merujuk huraian di atas, sesiapa yang mempelajari pandangan para ulama ta'rif, mereka akan dapat bahawa bid'ah diberikan oleh ulama bercanggah dengan sebahagian yang lain. Kalau siapa tatabuk mengikuti istilah ulama Ibn Taymiyah, istilah Imam Syatibi, istilah Imam Ibn Hajar, istilah Imam Nawawi, istilah ulama-ulama kita yang hebat, mereka akan dapati bahawa di situ ada percanggahan daripada sudut maknanya. Percanggahan ini nampak zahir apabila mereka mengkategorikan setiap perkara agama yang baru diadakan sebagai bid'ah yang sesat. Tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi apa tuan-tuan? Kalau memang dia punya istilah very strict, sangat-sangat ketat, iaitu apa yang tidak ada pernah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang cakap apa yang tak ada pada zaman Nabi SAW, saya dengan awak pun tak ada. Kita ni semua pun bid'ah juga kan. Tapi inilah perkara-perkara agama yang baru diadakan sebagai bid'ah yang sesat. Walaupun perkara tersebut tidak bercanggah dengan nas-nas syariah Islamiah, kaedah-kaedah serta tujuannya. Oleh itu, adakah benar ia tetap dihukumkan sebagai bid'ah dalalah ataupun tidak? Yang lebih ketara lagi, yang lebih jelas lagi perselisihan dan perbezaan antara ulama-ulama ini apabila ada sebahagian daripada mereka dengan jelas menyatakan walaupun ianya tidak bercanggah dengan nas-nas syariah Islamiah, maka apabila ia tidak ada pada zaman Rasulullah SAW, maka ianya sesat. Tapi kita kaji selepas ini, apakah mazhab Syafi'i dan imam-imam Syafi'iyah menyatakan sedemikian dalam takrifan mereka. Hasilnya pendapat para ulama telah terbagi kepada 3 bahagian. Daripada merangkumkan istilah-istilah yang banyak, ya tuan-tuan, dalam slide ini, walaupun dalam kertas kerja tidak semua istilah ada, tapi dalam slide insya-Allah kita akan menyempatkan diri melihat setiap mazhab ulama memberikan istilah-istilah tentang makna bid'ah. Pendapat yang meluaskan al-bid'ah li ma'na al-muwasసి'un, ya, yang meluaskan makna bid'ah. Mereka adalah sebahagian golongan ulama yang telah meluaskan dan mereka merangkumkan bid'ah itu ke 5 hukum. Ada yang bid'ah wajib. Ada bid'ah wajib. Tak boleh tak buat. Di zaman Nabi SAW tak ada, tapi tak boleh tak buat. Itu satu ibadah yang perlu dibuat juga, ya. Yang kedua, mubah. Ni boleh buat, ni tak boleh buat, makruh dan haram. Cara mereka menentukan hukumnya adalah dengan berijtihad. Jadi mereka bukan main taruh ini bid'ah hasanah, ini bid'ah dalalah. Dan tuan-tuan rahimakumullah, ketahuilah bahawa tujuan kertas kerja ini bukan untuk melihat mana bid'ah yang baik, mana bid'ah yang buruk, tetapi untuk kita bersama-sama beriktikad apa yang dipandang oleh mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri serta ulama-ul muslimin yang majoriti, bahawa bid'ah itu terbagi kepada yang baik dan buruk yang tidak boleh kita sangkalkan lagi, ya. Kerana cara mereka nak berijtihad, mereka cari dalil dari nas-nas syariah dan petanda-petanda yang mirip. Mereka kias, mereka gunakan, ya, ijtihad dan membawa ciri hukum jaiz atau mubah. Dan seandainya ia membawa ciri-ciri haram, maka haramlah ia. Golongan yang telah memandang kepada setiap perkara yang baru yang tidak pernah sabit dilakukan pada zaman Nabi SAW. Ini mereka pendapat yang menyempitkan pengertian bid'ah. Mereka adalah golongan yang telah menyempitkan perkara bid'ah kerana bid'ah pada pandangan mereka adalah satu hukum. Satu aja, tak ada boleh lain. Kullu bid'atin dalalah. Tak ada lain. Dah tentu-tentu semua bid'ah, semua. Apa lagi kau nak? Ya? Kullu bid'atin dalalah. Pendapat yang kedua ini bukan khilaf yang sedikit, tapi memang khilaf dengan hakiki, bukan khilaf bahasa je. Ada orang khilaf bahasa. Kau datang naik apa? Aku datang naik bas. Kau datang naik apa? Aku datang naik super bus. Itu khilaf bahasa, super bus ke bas, janji naik bas tak terbabas. Ada pula yang ini, dia memang khilaf dia bukan khilaf yang lafzi, memang ada perkhilafan yang berlaku.
Pendapat yang ketiga yang dapat disimpulkan daripada ta'rif-ta'rif para ulama yang membincangkan tentang isu bid'ah adalah mereka adalah golongan para ulama ummah yang berpendapat bahawa setiap perkara yang baru dalam agama yang ada asal usul dalam syarak. Kita akan kaji nanti. Walaupun tidak secara terang dan langsung, indirectly, tak jelas, tapi ada asal usul dalam syarak. Tadi Ustaz Zahid cakap tentang tawassul. Tadi Ustaz Tengku Muhammad Fauzi menceritakan tentang tawassul. Ustaz Zahid ceritakan tentang sampai ke Fatihah kepada si mati. Itu ada perkaranya asal dalam syarak. Bukan tak ada kena-mengena langsung. Bukan tak ada qiyas. Bukan tak ada asalnya daripada hadis-hadis Rasulullah SAW dan amalan-amalan Nabi dan juga para sahabat. Ada asal daripada syarak. Golongan ketiga seperti Al-Imam Ibn Kathir, ya, dan sebagainya, mereka tidak secara terang, tidak menamakan bid'ah langsung. Jadi dia memang perkara-perkara yang baru ada pada zaman sekarang, dia tak nama bid'ah. Ini bukan bid'ah. Ini kelas setiap hari Minggu ada kursus haji, bid'ah ke? Tak ada. Ini memang sunnah. Ini memang mubah, kita keperluan. Dia tak ada masuk dalam kategori bid'ah langsung pun, ya. Jadi golongan yang ketiga ini hanya khilaf dengan pendapat golongan pertama secara bahasa sahaja. Baik. Seterusnya, kita pergi kepada nas-nas dengan ringkas tuan-tuan, ya. Barulah kita akan melihat kepada dalil-dalil. Nas golongan para ulama yang meluaskan makna bid'ah. Apa yang tertera di lisan al-Arab, ya? Apa yang kata oleh Ibn As-Sakit, Ibn Al-Athir, ya, kita ambil satu sahaja tuan-tuan. Maksudnya terdapat dua jenis bid'ah. Bid'ah yang memberi petunjuk dan bid'ah yang sesat. Ini jelas, ya, di dalam kitab Ibn Al-Athir. Sesungguhnya yang bercanggah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul, maka ia berada dalam ruang kehinaan dan kemungkaran. Sebaliknya, apa yang dikategorikan sebagai perkara umum yang digalakkan oleh Allah dan Rasulnya, ia berada di ruangan perkara yang terpuji, kerana Nabi SAW telah menjamin pahala bagi perkara tersebut, ya. Imam Ibn Athir berhujjah bila memberikan definisi bid'ah. Dia dah mula hujjah. Hujjah yang seperti mana kita tahu, tuan-tuan boleh lihat riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Tirmizi dan Ibn Majah. Rasulullah SAW, ya, bersabda melalui jalur Ibn Jarir Al-Jarir, sesiapa yang telah memulakan satu sunnah yang baik, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruh wa ajru man amila bih, wa man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruh wa lahu wizru man amila bihi, alaihi wizru man amila, atau kama qala Nabi SAW. Boleh rujuk di riwayat Imam Muslim. Siapa yang memulakan satu sunnah yang baik, dia berhujjah dengan dalil ini. Sebagai contoh, antara hujjahnya juga Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tatkala mengumpulkan para muslimin untuk menghidupkan malam Ramadan dengan salat tarawih, beliau berkata, "Ni'matul bid'atu hadhihi." Indahnya, nikmatnya bid'ah ini. Apakah kita menyangka bahawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin Al-Faruq, dengan kehebatannya, ya, yang memulakan kalender Islam dengan hijrah, yang memulakan duit dinar dan dirham, yang memberi iktirah dan idea kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang pengumpulan Al-Quran, yang mana Nabi SAW doa supaya salah satu orang yang masuk Islam, Ahadul Umarain, ya, untuk kuatkan Islam adalah Sayyidina Umar, yang berhijrah dengan membawa pedangnya secara terang-terang. Siapa yang nak anaknya jadi yatim, ya, isterinya jadi janda, tolonglah, ya, berhadapan denganku. Yang pada akhirnya dibunuh oleh Abu Lu'lu' Al-Majusi, fata'anahu bil hinjar sittu ta'anat ihdahunna tahta surratihi, salah satu daripada terkena sabitannya itu di bawah pusatnya, yang mana dia bila lihat yang bunuh Abu Lu'lu' Al-Majusi, dia pun sumpah Abu Lu'lu' pun tapi gembira kerana dia bukan mati dalam keadaan orang Islam, di tangan orang Islam, yang merupakan syahid. Dia antara syahid. Sayyidina Umar Allah beri rezeki syahid. Subhanallah. Apakah kita menyangka orang yang hebat, pandai, bijak seperti itu, mubasyirin bil jannah, khulafa'ur rasyidun, dia tak faham apa makna bid'ah? Dia ingatkan bid'ah ni dari segi bahasa. Kalaulah sembahyang tarawih ini yang dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan bid'ah, dia akan kata alangkah indah sunnah ini. Tapi dengan jelas dia menyatakan alangkah indah bid'ah ini. Ya, ada pula yang menyangka itu khulafaur rasyidun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin min qabli, min ba'di. Wa'addu 'alaiha bin nawajis." Gigitlah dengan gerahammu, pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidun. Kita akan membawa contoh-contoh yang selain dilakukan oleh khulafaur rasyidun. Baik.
Ini masih lagi dalam istilah-istilah tuan-tuan. Mungkin saya hanya bacakan sedikit saja ya, panjang nanti tak terhabis pula ya. Yang habis nanti dalam mimpi pula. Imam Al-Izzuddin bin Abdul Salam rahimahullah, ya, tadi kita dah nyatakan telah membawakan bid'ah kepada 5 hukum: wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah. Ya, dia memperluaskan makna. Seorang sultan ulama memperluaskan makna. Kita baru keluar dengar hadis ya dalam Bukhari dan Muslim dengan pandangan-pandangan yang lain. Kita terus nak menyatakan semua bid'ah ini salah. Ya, ini jelas satu kejahilan dan satu kedangkalan kita untuk melihat apa yang telah dipelajari oleh ulama-ulama kita. Jauh lagi untuk menghormati perjuangan dan ibadah-ibadah mereka sebelum mereka keluarkan istinbat hukum-hukum ini. Kita lihat ulama tafsir sebelum buat buku tafsir, dia punya solat 2 tahun istikharah. Ya, kita langsung aja, ni bid'ah tak ada, sesat. Tengok, aku Google dekat Bukhari Muslim ni, aku Google dia cakap yalah. Jika perkara bid'ah tersebut termasuk di dalam kaedah wajib, maka hukumnya adalah wajib. Ya, seperti membanteras hujah-hujah mazhab Al-Qadiriyah, Murji'ah dan Mujassamah. Ada juga mazhab-mazhab yang sampai menjadikan Tuhan ini ada berbentuk. Ya. Wal'iyazubillah, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang tak layak dipersifatkan kepada dirinya. Ada yang cakap yadullah fawqa aydihim. Allah ni ada tangan, tangan dia besar sikit, muscle sikit lah, bicep kena besar sikit. Macam tangan Tuhan. Itu mujassamah. Kalau tidak, macam mana akal aku nak masuk? Jadi untuk banteras hujah-hujah ni, untuk belajar ilmu falsafah dan sebagainya, ini adalah bid'ah yang wajib. Ya, apakah kita nak terus menyatakan tak boleh, tak boleh, tak boleh, harus segala-galanya dengan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika ia termasuk dalam kaedah sunnah, maka hukumnya sunnah seperti pembinaan sekolah, salat tarawih berjemaah dan sebagainya. Seterusnya kita pergi kepada Imam Rabi'. Imam Rabi' telah berkata bahawa Imam Syafi'i rahimahullah pernah membincangkan, ya, tadi Al-Fadhil Ustaz Tengku menyatakan tidak ada ya antara ilmu yang berada di dalam tangan kita ni tanpa sentuhan daripada Imam Syafi'i. Jadi tentang perkara bid'ah pun tidak terlepas pandang daripada apa yang Imam Syafi'i menyatakan. Jadi Imam Syafi'i menyatakan kepada muridnya Ar-Rabi' ini antara murid Imam Syafi'i. Beliau menakalkan perkara-perkara yang baru diadakan terbahagi kepada 2. Dalam nas Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan, itu adalah daripada lafaznya sendiri. Perkara-perkara yang baru bid'ah terbagi kepada 2. Pertama adalah apa yang bercanggah dengan kitab sunnah, ijma' atau athar, itulah bid'ah yang sesat. Yang kedua adalah perkara yang baru diadakan tidak bercanggah dengan kitab sunnah, ijma' atau athar, ini adalah perkara. Seterusnya tuan-tuan boleh baca rujukannya nombor 13, Al-Ba'is ala al-Inkar al-Bidayah wal Hawadis oleh Imam Abi Syama Asy-Syafi'i rahimahullah. Seterusnya, tadi Al-Fadhil Ustaz Zahid menyatakan kaedah-kaedah untuk kita melihat qaulus Syafi'iyah, pandangan-pandangan ulama-ulama Syafi'i. Kalau tak ada, yang diiktimad adalah yang dikata syaikhan. Kalau syaikhan dalam hadis Al-Bukhari wa Muslim kita tahu. Kalau syaikhan dalam madhab Syafi'i adalah Al-Imamun Nawawi dan Al-Imamur Rafi'i rahimahumullah. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi, tadi kita dah lihat Imam Syafi'i sendiri definisikan bid'ah. Sekarang kita lihat ya mazhab ataupun mujtahid muqayyad di dalam mazhab Syafi'i. Mujtahid yang betul-betul terikat dengan mazhab Syafi'i ini adalah beliau mengatakan dalam penerangan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir adalah yang kita sering sebutkan, inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru diadakan, dan setiap yang baru itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Ya, riwayat Imam Muslim, Ahmad An-Nasa'i dan Ibn Majah. Beliau menjelaskan bahawa setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Maksudnya majoriti perkara bid'ah dan bukan kesemuanya. Ini kata-kata siapa? Kata-kata Al-Imam Nawawi rahimahullah. Sebab itu tuan-tuan, selepas ini kita akan lihat apa yang namanya ilmu usulul fiqh. Antara kehebatan Imam Syafi'i rahimahullah, beliau yang pertama meletakkan garis-garis panduan-panduan dalam memahami dan mengeluarkan hukum dalam Al-Quranul Karim.
Kalau semua baca zahir Al-Quranul Karim, maka teruk nanti kita dalam menghukumkan sesuatu. Tapi ilmu usulul fiqh, ada yang al-amul makhsus, ada yang al-am arada bihil khas. Itu adalah kaedah-kaedah yang telah diajarkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan hadis yang disebutkan oleh dan diriwayatkan oleh Jabir ini dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah bahawa ia adalah ayat daripada al-am al-makhsus, disebut secara umum tapi maksudnya kepada sebahagian sahaja yang khas. Maksudnya semua umum tapi sebahagian saja yang khas, ya. Ini nanti kita akan pergi tajuknya. Tapi contohnya apa tuan-tuan? Contoh yang paling mudah lah, walillahil mathalul a'la, contoh yang paling mudah. Kalau kita tadi cakap, tadi dah makan, tuan-tuan dah makan? Dah makan, pelannya suara. Tuan-tuan dah makan? Banyaknya makan, ya. Baik, alhamdulillah. Kalau kita nyatakan, habis, licin semua. Tadi saya makan ataupun tadi, habis, licin semua. Adakah kita menyatakan licin semua itu, semua licin dengan pinggan-pinggan mangkuk? Tidak. Kalau dah dengan pinggan mangkuk itu mentera ke darah sekali, ya. Bukan makan saja. Jadi ini sebagai contoh apa yang kita namakan al-am al-makhsus, yang nanti dalam tajuk perbincangan dalil kita akan kupas satu persatu. Baik, ini hanya kita menakalkan daripada kata-kata Al-Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim oleh Al-Imam Nawawi dalam bab takhfifus salah wal khutbah. Lihat bab al-hath ala sadaqah, ya. Tuan-tuan boleh rujuk kitab, ya, Syarah Imam Nawawi, Syarah Hadis Sahih Muslim Al-Imam Nawawi. Seterusnya Imam Nawawi juga menyokong penjelasannya dengan hadis sesiapa yang telah memulakan satu sunnah yang baik. Seperti tadi Al-Ibn Athir menyokong pandangan istilahnya bid'ah terbagi kepada dua. Imam Nawawi juga memberikan bid'ah kepada dua perkara dengan menyokong sesama hujahnya dengan satu dalil yang sama, iaitu man sanna sunnatan hasanah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jarir. Hadis ini menggesa para muslimin untuk memulakan kebaikan dan memberi amalan dari mengamalkan perbuatan yang batil dan keji. Baik, ringkasan dari pendapat-pendapat golongan ulama yang telah meluaskan bid'ah. Pertama, makna bid'ah dari segi bahasa sama ada dipuji atau yang keji, ada 5 hukum dari syarak. Kedua, makna bid'ah di sisi syarak iaitu setiap perkara yang baru yang bercanggah dengan asas-asas syariah, kaedah dan nas-nasnya. Dengan ini para ulama dari golongan ini menamakan sebahagian dari perkara yang baru sebagai bid'ah hasanah, dan ada yang menamakannya mengikut hukum syarak. Seperti kita nyatakan tadi, ini bukan bid'ah, ini wajib terus, ini haram terus, ini sunnah. Tak ada kategori bid'ah pun dalam cerita ini. Yang maksud kategori bid'ah dalam cerita ini yang tak ada asal langsung dalam Al-Quranul Karim. Contohnya dia lepas kematian tu, dia buat kat kuburan, budak ni suka mainan-mainan, dia taruh mainan. Budak ni suka sangat tengok bola, dia taruh bola ke atas. Itu memang tidak ada hukum-hukum langsung asalnya daripada syariat Islamiah. Itu yang dimaksudkan bid'ah. Pemahaman para ulama yang meluaskan makna bid'ah. Ini adalah hujah-hujahnya. Tak apa, kita simpan tuan-tuan, ataupun kita tunggu nanti kerana takut masa tidak mengizinkan. Huraian-huraian hadis yang tadi akan kita bawa apabila perbincangan dalil nanti dalam bahagian kedua. Kita terus pergi kepada nas-nas ataupun ta'rif-ta'rif golongan para ulama yang menyempitkan makna bid'ah. Para ulama yang mempunyai pendapat seperti ini berhujah mengatakan bahawa setiap perkara yang baru dalam agama tidak perlu dibahaskan kerana hukumnya adalah bid'ah yang sesat. Apa yang telah dikatakan oleh Ibn Jauzi rahimahullah, bid'ah adalah setiap perbuatan yang tidak pernah dilakukan dan sebahagian besar, al-aghlab dalam lafaznya sendiri dalam kitab Talbis Iblis ini, al-aghlab maksudnya sebahagian besar, bukan semua dari perkara-perkara yang tidak pernah dilakukan itu bercanggah dengan syariah. Itu yang dikatakan takrif daripada Ibn Jauzi. Kalau kita lihat ensiklopedia Fiqh Al-Kuwaitiyah juga, mereka buat satu ensiklopedia, kumpulkan semua. Kalau tuan-tuan boleh pergi ke negara jiran, sekarang ada ensiklopedia bid'ah yang dikeluarkan oleh Syekh Nuruddin Al-Banjari, ya. Boleh dapatkan bersama-sama juga. Jadi
Ensiklopedia Fiqh Al-Kuwaitiyah menyatakan di antara para ulama yang membagi-bagi hukum bid'ah kepada 5 hukum syara' adalah Imam Syafi'i, Imam Izzuddin bin Salam, Abu Syamah, Imam Nawawi, Imam Qarafi, Imam Zarqani Al-Maliki dan Imam Ibn Al-Jawzi Al-Hambali dan Imam Ibn Abidin Al-Hanafi, kalau saya tak silap ya, Al-Hambali. Imam Ibn Jawzi Al-Hambali juga dikategorikan kepada mereka yang memberikan makna bid'ah kepada hukum-hukum tertentu. Baik, seterusnya inilah nas-nas mereka. Boleh kita lihat kata-kata As-San'ani rahimahullah menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Beliau berkata Rasulullah SAW tetap menunggu para muslimin yang datang, tapi Rasulullah SAW tidak keluar untuk solat witir bersama mereka. Lalu bersabda, sesungguhnya aku bimbang seandainya witir akan diwajibkan ke atas kamu. Beliau menekankan lagi bahawa hadis ini dikeluarkan Abu Dawud dari Sayyidina Aisyah dengan hujah ini. As-San'ani berpendapat bahawa syariat salat tarawih secara berjamaah berasal dari hadis ini, ya. Ni'matul bid'atu hadhihi ini sebenarnya ada asalnya juga, ya. Berasal dari hadis ini dan bukan daripada kalimah bid'ah yang digunakan. Itulah pengarang kitab Subulus Salam. As-San'ani berkata bahawa ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, beliau berhujah bahawa Nabi SAW menyampaikan hujah yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir, mata baginda yang mulia tampak merah, betul-betul serius. Suara baginda tinggi, marah ibarat seorang ketua prajurit. Itulah sifat Rasulullah SAW. Bila dia berkhutbah begitu, tapi bila dia bersama sahabat, ruhama bainahum, ya. Dengan itu As-San'ani berpendapat bahawa maksud bid'ah adalah setiap yang baru yang tidak pernah dilakukan dan tidak berasal dari syariat Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, kalau lihat pandangan Imam As-San'ani, ya, pengarang Subulus Salam ini, seolah-olah beliau juga pun menyatakan bahawa bid'ah itu ada bid'ah yang baik. Cuma pada sekarang ini sahaja kalau kita lihat semua majlis-majlis, tanpa ditimbang dengan neraca syariat, ada perkara-perkara yang baik yang ada pada dirinya, yang ada pada majlis itu, yang ada pada amalan itu, yang ada sandaran hadis, tetapi mereka tetap terus-menerus menyatakan bahawa ini adalah bid'ah, dan bid'ah tidak ada istilah lain, kullu bid'atin dalalah. Alangkah ironis dan sedihnya, sedangkan para ulama yang hebat masih lagi mengistilahkan kerana mereka memahami, ya, syariat Islam secara luas, from a bird eye view boleh melihat, ya. Baik. Seterusnya Sadiq Hasan Khan rahimahullah, ini adalah daripada golongan mazhab Syafi'i. Beliau Syafi'iyah, tetapi beliau berpendapat hadis ini merupakan nas yang sangat jelas menolak segala perkara bid'ah. Tutup. Maksudnya semua bid'ah adalah sesat. Tapi Alhamdulillah dengan menghadiri seminar seperti ini, ya, Ustaz Zahid, walaupun kita tak keluar jadi alim, tapi Alhamdulillah ada manfaat juga Ustaz memberitahu bahawa apa yang muktamad adalah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dan Rafi'i. Kalau nak ikut semua mazhab ulama Syafi'i apa pandangan, terlalu banyak juga mereka berbeza pandangan. Tapi kita pegang yang iktimad. Dalam kitab-kitab lain, ya, kitab Jarh wa Ta'dil juga mereka menyatakan Sadiq Hasan Khan rahimahullah tidak sampai pun kepada darjat mujtahid. Apatah lagi seperti Imam Ghazali Hujjatul Islam, apatah lagi sampai kepada darjat mujtahid mutlak, muqayyad dengan mazhab pun tidak, ya. Jadi ini pandangan-pandangan mereka yang kita hormati dan kita lihat bagaimana boleh sampai mengeluarkan pandangan seperti ini. Rumusan dari pendapat para ulama yang menyempitkan pemahaman bid'ah. Baik. Ini pun juga akan kita baca sendirian nanti, tuan-tuan, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan pergi kepada perbincangan dalil-dalil mengenai bid'ah. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir. Tuan-tuan, bila kita sebut bid'ah, kita tidak boleh lari. Ini adalah asalnya. Perkataan yang terkeluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya baginda sallallahu alaihi wasallam inginkan, ya, perkara yang baik untuk umatnya, ya, supaya tidak dalam kesyirikan dan sebagainya. Tapi dalam hadis yang lain Nabi SAW tak risau bahawa umatnya itu akan syirik. Yang Nabi SAW risau adalah mereka berlumba-lumba dengan urusan dunia. Baik, apapun kita lihat hadis ini sesungguhnya sebaik-baik perbicaraan adalah kitabullah, ya, wa khairul hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi, wa syarrul umur muhdatsatuha, buruk-buruk perkara adalah perkara yang baru, muhdatsah. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang baru bid'ah. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, ya. Nombor 17 kita pergi riwayat Muslim, Ahmad An-Nasa'i dan Ibn Majah.
Di sini perbincangan yang kita ambil daripada syarah Sahih Muslim yang disyarahkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Lafaz kullu. Kullu ini maknanya semua. Ya, kalau kita lihat setiap kesesatan tempatnya adalah neraka. Setiap kullu. Ya, baik. Lafaz kullu yang termasuk dalam kategori lafaz am sebagai am yang maksus. Perkataan semua itu bukan membawa makna semua perkara menurut Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Contoh seperti ini sangat banyak kita temui dalam Al-Quran. Apa hujah Imam An-Nawawi? Kalau kita lihat dalam suratul Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahr fa'aradtu an u'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasaba. Surah Al-Kahfi ayat 79. Artinya, adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya. Kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Kullu, perkataan di atas sini, ada seorang raja yang akan merampas semua. Ya? Jadi ayat di atas menceritakan perilaku Nabi Khidir yang merosakkan perahu yang ditumpangnya dan kemudian disanggah oleh Nabi Musa. Ya, Nabi Musa tanya, kenapa engkau bunuh orang budak kecil ni? Ya, kenapa engkau rosakkan perahu? Tapi Nabi Khidir memberikan penjelasan. Ya, selepas akhirnya Nabi Musa tidak dapat bersabar, Nabi Khidir memberikan penjelasan bahawa beliau melakukan hal itu lebih disebabkan kerana ada raja yang selalu mengambil perahu secara paksa. Dan kalau seandainya lafaz kullu, semua yang ada di dalam ayat ini diartikan sesuai dengan kedudukannya sebagai am. Maksud semua tu everything. Everything. Tak ada apa-apa pengecualian, tak ada apa-apa khusus pun. Macam tadi kita cakap, semua licin. Dengan pinggan-pinggan pun, semua licin. Sehingga meliputi seluruh perahu, baik yang bagus maupun yang tak bagus, maka tindakan yang dilakukan oleh Nabi Khidir adalah merupakan tindakan yang sia-sia. Kalaulah kullu maksudnya semua kapal, buat apa Nabi Khidir nak pergi pecahkan? Kalau semua pun dia akan rampas. Dan ini pada akhirnya mengantarkan kita bahawa yang dimaksud dengan lafaz kullu dalam ayat ini adalah maksus. Kita pergi contoh selanjutnya. Suratul Anbiya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna minal ma' kullu syai'in hayyun. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup itu daripada air. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup daripada air. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga di dalam ayat yang lain, wa khalaqal janna mim marijim min nar, dan ia telah menciptakan jin dari lidah api yang menjulang-julang. Kalau jin diciptakan daripada api, tidak daripada air, bererti kalimah semua tercipta dari air sebenarnya mengandung pengertian sebahagian, tidak semua. Seperti pengertian kullu bid'atin dalalah. Kalau kita nak cakap semua bid'ah itu sesat, maka akan susahlah hidup, akan sempitlah agama kita ini. Jadi maknanya adalah al-amul makhsus. Dan juga pada surah Al-An'am, kita pergi kepada syahidnya saja. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang telah diperingatkan mereka dengannya, kami bukakan kepada mereka segala pintu-pintu. Jangan baca dalam kurungan. Semua pintu-pintu dia buka. Pintu rahmat pun orang yang lupa dengan Allah Subhanahu wa taala boleh dapat. Pintu taubat pun dia dapat. Jadi sebenarnya maksud pintu itu yang dibuka sebahagian pintu-pintu saja, ya. Itu ada perkataan umum, tapi maksudnya ada yang dimaksudkan secara khusus, ya. Bukan semua pintu yang dia dapat. Yang dia dapat hanya pintu kemewahan dan kesenangan. Ya, orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Pintu kesenangan, kemewahan, pintu maghfirah, pintu mahabbah, pintu-pintu syurga, semua pintu-pintu tu tak terbuka walaupun perkataan di sini menyatakan kullu, ya, alaihim abwaba kulla syai'in, pintu semuanya. Seterusnya dalam surah Al-Anbiya, ma dan kullu ini adalah adatul hasr dalam bahasa Arab, ia menunjukkan kepada keumuman, semuanya perkara. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan innakum wama ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Shadaqallahul azim, surah Al-Anbiya ayat 98.
Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah yang lain daripada Allah menjadi bahan bakaran yang dilimparkan ke dalam neraka Jahannam. Kamu dan apa yang kau sembah selain daripada Allah akan jadi bahan bakaran di neraka Jahannam. Kalau gitu, orang-orang yang menyembah patung tak apalah, ya, bahan bakaran api neraka. Kalau orang yang menyembah Nabi Isa, apakah Nabi Isa menjadi bahan bakaran api neraka? Orang yang menyembah Uzair, apakah Uzair menjadi bahan api neraka? Orang yang menyembah malaikah, apakah malaikah, ya, yang menjadi bahan api neraka? Jadi di sini menunjukkan perkataan semua itu tidaklah memaksudkan semua, tetapi ada yang khusus, sama seperti perkataan kullu bid'atin dalalah. Inilah contoh-contoh seterusnya. Wa utiyat min kulli syai', dan juga Puteri Bilqis itu diberikan semua benda, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan semua benda diberikan. Arasy Nabi Sulaiman dia tak dapat. Berapa banyak jin ifrit pun dia tak dapat. Tapi di sini dinyatakan semua yang diberikan, rupanya apa yang diperlukan saja. Itu adalah yang mengkhususkan keumuman perkataan-perkataan seperti mana perkataan kullu bid'atin dalalah. Al-am al-makhsus ini, kalau kita katakan ada yang mengkhususkan, kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah ini sesat. Itu kan umum semua. Apa yang mengkhususkan pula? Yang mengkhususkannya adalah riwayat Jabir dan Irbad tadi, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, ya, yang diriwayatkan oleh Jabir dan Irbad, kullu bid'atin dalalah, itu umum. Yang mengkhususkannya adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Sesiapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan kami ini, apa yang bukan daripadanya, itu yang mengkhususkan kullu bid'ah dalalah. Semua apa yang bukan daripadanya, maka ianya tidak diterima. Hadis riwayat Sayyidatina Aisyah ini juga menunjukkan bahawa di dalam muhdathat, perkara yang baru tadi itu mempunyai ma laisa minhu. Ya, ini silap sikit, ya, dalam buku insya-Allah tak silap. Ma laisa minhu, apa yang bukan daripadanya. Ma laisa minhu. Dan secara mafhum al-mukhalafah, mafhum al-mukhalafah juga ini adalah istilah dalam usulul fiqh. Perkara yang kita faham tanpa perlu menyebut perkara lawannya. Kalaulah air najis itu, kalau air 2 kola, kalau Nabi SAW menyatakan 2 kola air itu kalau ada najis, tetapi tetap dikira air mutlak, bermakna kurang daripada 2 kola bukan air mutlak. Tak perlu kita nak cakap, kita faham dah. Itu mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muwafaqah tu kita cakap, pukul 3 engkau tak balik, siap kau. Apakah maksudnya pukul 4 boleh? Itu tak payah cakap. Kalau pukul 3 tak boleh, pukul 4 tak boleh lah. Kalau wala takullahuma uffin wala tanharhuma, jangan kau cakap pun dengan mak bapak engkau, apatah lagi nak menyampah, nak sepak dia, nak tolak dia, nak mengkritiknya dan sebagainya, ya. Jadi itu perkara-perkara yang tak perlu kita sebut tapi kita faham, ya, mafhum lah, faham-faham sahajalah, ya. Membuktikan ada juga perkara yang baru daripada perkataan ma laisa minhu. Ada di dalam perkara yang baru, bukan daripadanya, bukan daripada ajaran Islam, menunjukkan ada perkara yang baru daripada ajaran Islam. Ma huwa minhu, ada yang daripada ajaran Islam. Jadi contoh mafhum mukhalafah hadis ini, sesiapa yang melakukan perkara yang baru dalam urusan kami ini, apa yang daripadanya, maka ianya akan diterima, ya. Kalau kita cakap, kalau ada sesuatu yang baru bukan daripada agama kita, kita tolak. Jadi kalau daripada agama kita, kita terima. Itu maksud mafhum mukhalafahnya. Juga hadis Jabir tadi, kullu bid'atin dalalah, umum tadi, dikhususkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah, ya, yang hadis yang sering kita bacakan, man sanna sunnatan hasanah, ya, siapa yang telah memulakan satu sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya ganjaran serta ganjaran orang yang mengamalkannya. Baik, di sini para ulama yang menyempitkan makna bid'ah berpendapat bahawa makna sanna itu adalah sesiapa yang telah memulakan satu sunnah yang baik di dalam Islam, hanya terbatas mengenai sunnah-sunnah al-mundathirah, yang telah pupus. Al-mundathirah, sunnah-sunnah yang dah pupus.
Kerana apa? Kerana sebab urut daripada hadis ini adalah apabila seorang Ansar bersedekah kepada orang yang meminta, kemudian yang lain pun ikut sedekah, Rasulullah SAW menyatakan man sanna sunatan hasanah falahu ajruhu walahu ajru man amila bi, atau kama qala Nabi SAW. Jadi mereka yang menyempitkan makna sunnah di dalam hadis konteks ini, mereka menyatakan bahawa perkataan sanna hanyalah terbatas kepada sunnah-sunnah yang telah pupus, yang perlu dihidupkan kembali. Kerana Nabi SAW nyatakan perkara itu di saat orang sedang bersedekah. Dah lama orang tak sedekah. Itu pandangan mereka-mereka yang menyempitkan hadis ini. Tapi para ulama menjawab kesempitan ini dengan 3 alasan. Ya, alasan yang pertama, sunnah dan amalan baru yang tidak bercanggah dengan Al-Quran. Hadis ini bukan maksudnya hadis yang sunnah-sunnah yang telah pupus, tapi semua amalan baru. Semua yang sanna itu namanya yang baru. Apa buktinya? Buktinya daripada perkataan sanna itu sendiri. Kalau kita lihat istilah sanna, orang boleh berbeza pandangan. Ada cakap sanna tu memulakan kembali, menghidupkan kembali. Ada yang cakap baru nak invent perkara yang baru. Tapi kita lihat dalam nas-nas yang lain, yang sahih juga, yang menunjukkan makna amalan yang baru, bukan satu sunnah yang telah pupus. Contoh, tiada dibunuh jiwa seorang secara aniaya, melainkan ditanggungkan ke atas anak Adam yang pertama jaminan darahnya, disebabkan dialah orang yang pertama yang memulakan pembunuhan itu. Kalau kita lihat sama-sama dalam kitab kita, kita ambil hadis yang mudah, yang dekat dengan diri kita supaya mengambil pengajaran bersama. Yang kedua, cara makmum masbuk dalam solat berjemaah. Dahulu apabila orang makmum masbuk, imam dah rakaat kedua atau ketiga, para sahabat akan hadir, dia akan tunaikan dahulu berapa rakaat yang kurang. Dan lepas tunaikan, baru dia akan bersama-sama dengan imam. Tetapi apabila Sayyidina Muaz, Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, pernah seketika lambat, orang-orang yang lebih dahulu datang memberikan isyarat kepadanya tentang rakaat yang telah dijalani. Dia bilang, dah nombor 3, dia kasih isyarat lah, 3 ke apa isyaratnya. Sehingga orang tersebut akan menjalankan rakaat tersebut. Tetapi Muaz bin Jabal datang terlambat. Lalu orang-orang yang lebih dahulu datang memberi isyarat padanya. Nombor 2 ke nombor 3, dia bilang. Akan tetapi Muaz langsung masuk ke dalam solat berjamaah dan tak menghiraukan isyarat mereka. Dia terus masuk masbuk. Ini hukum masbuk. Asalnya bagaimana kita ada hukum masbuk. Dia terus masuk dalam jemaah dan tak hiraukan isyarat. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat, maka Muaz meneruskan salat, menggantikan salat yang tertinggal. Macam selalu kita buatlah, hutang bayar balik selepas itu. Ternyata setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, mereka laporkan, ini tak pernah orang buat ni, tapi Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu masuk masbuk, tiba-tiba dia masuk saja macam mana kita buat sekarang. Mereka laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang dibuat oleh Muaz. Nabi SAW bukan terus cakap salah aku yang diturunkan syariah, kenapa kau pandai-pandai? Tidak. Tapi Nabi SAW, innahu qad sanna lakum Muaz fahakaza fasna'u. Muaz telah memulai sunnah buat solat kamu. Lihat perkataan sanna. Sanna di sini menunjukkan bahawa perkara yang baru dimulai, yang tidak pernah dimulai oleh mana-mana orang pun sebelum itu. Jadi justru ini menunjukkan bahawa hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Jarir tadi, man sanna sunnatan hasanah, menguatkan lagi hujahnya, menyatakan bahawa sanna ini perkara yang baru, yang tak pernah lagi dilakukan, bukanlah satu sunnah yang telah pupus. Sunnah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan zaman sekarang agak-agak pupus ke sunnah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya zaman? Mungkin sekejap ajalah kalau kita husnuzan. Tapi kalau kita lihat, ini lebih cenderung maknanya kepada sunnah yang baru, sunnatan hasanah. Baik. Seterusnya ada lagi, bila rujuk di tajuk-tajuk para sahabat yang lain, solat Khubaib. Khubaib seperti mana kita mengetahui bahawa apabila telah peperangan Badar, Khubaib radhiyallahu anhu ini berjalan ataupun diamanahkan untuk bertugas ke suatu tempat. Kemudian diculik oleh kafir Quraisy Mekah. Dan apabila sampai di tempat Mekah Al-Mukarramah ataupun di tempat kafir Quraisy itu, mereka nak hukum bunuh.
Itulah yang banyak riwayat menyatakan, engkau nak ambil tak tempat Muhammad SAW dan Muhammad ambil tempat kau. Tapi Khubayb radhiyallahu anhu menyatakan, aku rela macam gini. Aku tak rela kalau aku duduk senang dengan keluarga dan isteriku sedangkan Nabi SAW dalam keadaan ini. Sehingga Abu Jahal menyatakan, aku tidak pernah melihat orang yang mencintai Muhammadaka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tak pernah tengok orang cinta Nabi SAW seperti sahabat-sahabat Nabi mencintai Rasulullah SAW. Jadi Khubayb ni dah nak kena hukum bunuh. Sebelum kena hukum bunuh, dia minta apa tuan-tuan? Aku minta solat sunat 2 rakaat. Ada Rasulullah SAW ajarkan, ada Nabi SAW menyatakan bahawa sebelum kau nak kena bunuh, solat sunat 2 rakaat dulu. Sebelum kau nak mati, solat sunat 2 rakaat dulu. Tidak. Tapi Khubayb melakukan, dan Khubayb menyatakan, kalaulah aku tak nak orang semua sangka aku ni takut mati, aku dah solat lama dah. Tapi aku takut kalau aku semayang lama, orang ingatkan aku nak tangguhkan kematian. Aku semayang macam biasa. Dan akhir kisah ini, apa yang hujah yang kita nak sampaikan di sini adalah, solat Khubayb ini mendapatkan pujian oleh Nabi SAW, dan Nabi nyatakan, qad sanna Khubayb. Nabi gunakan perkataan innahu qad sanna Khubayb. Boleh tengok dalam rujukan-rujukan yang telah kita berikan dalam kitab, dalam hadis-hadis dan rujukan-rujukan yang ada di daftar rujukan di muka surat terakhir untuk melihat daripada hadis-hadis tersebut dan maknanya dalam bahasa Arab. Pucuk pangkalnya tuan-tuan, perkataan sanna ini bukanlah diambil daripada perkataan sunnah yang telah hilang dan pupus. Kerana banyak hadis-hadis yang lain menyatakan sanna ini menunjukkan perkataan yang baru dimulai, seperti solat Mu'adz bin Jabal, seperti solat Khubayb radhiyallahu an, dan seperti kisah yang tadi. Sesungguhnya dengan Rasulullah SAW mengkategorikan sunnah pada baik dan buruk adalah juga hujah. Nabi SAW menyatakan, man sanna sunnatan hasanah wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Kalaulah sunnah ini adalah sunnah yang pupus, yang telah hilang, Rasulullah SAW tak perlu nak cakap ada sunnah yang baik, ada sunnah yang buruk. Kerana semua sunnah adalah sunnah yang baik. Kalau sunnah yang pupus pun adalah sunnah yang baik. Tidak perlu categorization daripada Rasulullah SAW, ini sunnah yang baik dan ini sunnah yang buruk. Kerana semua sunnah Rasulullah SAW adalah sunnah yang baik. Nabi SAW mempunyai jawami'ul kalam, kata-katanya ringkas, padat, mampat. Tak perlu dia nak drag panjang-panjang ceritakan, mengurangkan manfaat daripada kata-kata. Cukup sahaja Rasulullah SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnah hasanah. Kalau makna sunnah itu sunnah yang sudah tidak dihidupkan. Tak perlu Nabi nak cakap sunnah yang buruk. Adakah orang nak hidupkan sunnah yang buruk? Adakah sunnah Nabi SAW sunnah yang buruk? Tidak ada. Juga apabila kita menyempitkan semua bid'ah pada makna yang sesat. Di sini ada ghalat. Tuan-tuan, kalau ada kertas, nak hilangkan ngantuk dan penat, lihat ini ghalatnya di muka surat ini, 200 berapa 212. Muka surat 212, di sini ada kesilapan dalam percetakan, saya salah send Man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah di bawah. Juga apabila kita menyempitkan semua bid'ah pada makna yang sesat, maka tidaklah Rasulullah SAW mencabangkan sunnah pada yang baik dan yang buruk. Cukup sahaja Rasulullah SAW bersabda man sanna fil Islam sunnah sayyi'ah. Kalaulah sunnah sayyi'ah, itu saja pembetulannya. Kalaulah makna yang kita nak cakap ni, makna bid'ah ni, kita dah setuju sunnah ni, sanna ni memulakan perkara yang baru. Kalaulah perkara yang baru ataupun bid'ah ni semuanya buruk, tak perlulah Rasulullah SAW nak cakap siapa yang hidupkan perkara baru yang baik. Jadi secara tidak langsung sekaligus mencerminkan dan membawa hujah kepada kita bahawa sunnah ataupun perkara yang baru atau yang kita namakan bid'ah terbahagi kepada dua. Ada yang hasanah dan ada yang sayyi'ah. Ketahuilah bahawa itu adalah sebaik zaman dan bukan zaman pupusnya sunnah untuk disempitkan makna hadis. Oleh yang demikian, maka pemahaman yang tepat dalam meneliti hadis mengenai sunnah yang baik dan sunnah yang buruk ini adalah bahawa setiap apa yang baru dimulakan haruslah ditimbang dengan neraca syariah. Kerana ulama usul juga telah membawa kaedah al-ibratu bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Pengajarannya itu daripada umumnya lafaz tu, bukan khusus sebab. Kalaulah cerita itu pasal orang bersedekah,
apakah orang yang bersedekah saja mendapat manfaat daripada hadis tu? Tidak. Tapi umum lafaz itu semua dapat manfaat siapa yang memulakan sunnah yang baru. Seperti ayat dalam Al-Quran, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Bila datang seorang fasik kepada kamu dengan berita, maka ambil pengajaran, maka ambillah. Maksudnya apa? Ambil, kita selidikilah. Apakah ayat itu khusus untuk fasik yang Allah nyatakan dalam ayat itu? Kerana itu ada kisahnya. Ada seorang fasik, orang kafir Quraisy. Tapi sebenarnya maknanya untuk umum. Semua orang apabila didatangi fasik, tak kira dia kafir Quraisy ke, dia di zaman bila ke, dia namanya BBC ke, dia nama apa pun, apa sahaja berita yang datang, haruslah diselidiki. Itu maknanya ibarah ataupun generalization daripada lafaz itu yang kita ambil, bukan daripada sebab-sebab yang tertentu saja, seperti sebab sedekah, seperti mana yang disempitkan oleh para ulama yang menyatakan hadis itu khusus kepada sunnah yang dihidupkan. Baik, seterusnya, sebelum kita mengakhiri, kita pergi lagi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang baru yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Perkara-perkara yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iltizam Sayyidina Bilal, iltizam tu komitmen. Dia berterusan, dia committed to do that, ya. Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tentang penyucian diri dan solat 2 rakaat. Kita zaman sekarang ya kata solat sunat wuduk. Ya, ada orang cakap tak ada lah solat sunat wuduk, ya. Padahal kita lihat setiap kali berhadas, Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, apa amalan yang membuatmu mendahuluiku ke syurga? Sabaqtani, engkau dahulu daripada aku ke syurga." Sayyidina Bilal ada satu amalan, Masya Allah, mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kerana apa? Kerana setiap kali aku masuk ke syurga, aku akan pasti terdengar bunyi sandalmu. Masya Allah. Ini kisah tuan-tuan, subhanallah, ya. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati setiap kali dia ke syurga, dia dengar sandal Sayyidina Bilal. Riwayat Ahmad, Tirmizi, Hakim dan juga Imam Bukhari, ya. Jangan ingat ini cerita apa ni, Israiliyat dalam hadis maudhu' ke? Tidak, ya. Wahai Bilal, amalan apa yang buat kau masuk syurga sebelumku? Aku dengar bunyi sandalmu. Sayyidina Bilal menjawab, ya Rasulullah, ya. Sayyidina Bilal ni orang yang sedih bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, dia nak keluar dari kota Madinah. Kerana setiap apa pun kubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mihrab, mihrab belum ada, apa namanya? Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanah Madinah, cuaca Madinah, semuanya mengingatkan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dia dapat mimpi, ya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cintanya Sayyidina Bilal, makamnya Sayyidina Bilal, ya, antaranya kerana dia dahulu masuk syurga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi dia yang memanggil orang, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas salah, ya, al muadzdinun atwalu unuqan yaumal qiyamah. Orang yang azan itu lehernya panjang, maksudnya Nabi SAW kenal, maksudnya dia itu sangat-sangat dikenali oleh Allah pada hari yaumul mahsyar. Ini Sayyidina Bilal. Apa amalan dia tuan-tuan? Setiap kali aku laungkan azan, aku akan pasti salat sunnah 2 rakaat. Begitu juga setiap kali aku berhadas, aku akan memperbaharui wudukku. Lalu aku akan pasti lakukan 2 rakaat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, rupa-rupanya ni dua-dua amalan yang membuat engkau dahulu sebelum aku masuk ke dalam syurga sampai aku dengar bunyi sandalmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah ajar kepada sahabat, lepas berhadas ambil wuduk, salat 2 rakaat. Lepas sebelum kau nak azan atau selepas kau azan solat 2 rakaat. Tidak. Tapi ini yang dikatakan perkara yang diakui oleh Rasul SAW, apa yang dilakukan oleh para sahabat, yang tidak ada permulaan, ya, yang boleh kita katakan bid'ah. Salat Sayyidina Khubaib yang tadi kita nyatakan radhiyallahu anhu, perbuatan ini telah menjadi satu sunnah hasanah. Bagi Khubaib ganjaran memulakan sunnah ini, itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagi Khubaib ganjaran memulakan sunnah ini, memulakan sunnah ini. Jadi sekaligus ini menjadi hujah kepada perkataan sanna, memulakan, bukan menghidupkan sunnah yang telah pupus. Seterusnya perkara yang diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti berikut: membaca surah Al-Ikhlas bersama surah yang lain pada setiap rakaat. Sahabat melakukan ini biasanya mengimamkan para sahabat di Masjid Quba. Beliau tetap mengamalkan begini sehingga para sahabat mengadu
Dia ni habis baca surah je baca Al-Ikhlas. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ila ayat lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun illahus samad. Semua setiap kali habis surah baca surah Al-Ikhlas. Sahabat pun sampai mengadu kepada Rasulullah SAW. Kenapa sampai dia lakukan perkara itu? Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apakah yang menghalang kalian dari mengikuti apa yang telah diperintahkan pada sahabat engkau? Ya, sebaliknya Rasulullah SAW juga bertanya kepada lelaki Ansar tersebut, apa yang mewajibkan kamu sehingga kamu harus membaca surah Al-Ikhlas? What makes you read surah Al-Ikhlas berulang kali? Ya, ada cakap dalam setiap runtuh, setiap rakaat. Beliau menjawab, sesungguhnya aku sangat gemar kepadanya. Rasulullah SAW lantas menjawab, lantaran cinta kamu terhadapnya, engkau sangat cinta kepada surah Al-Ikhlas, aku akan memimpinmu masuk ke syurga. Ya Allah, apakah dengan kita menyatakan perkara-perkara yang baik yang Nabi SAW tak pernah tunjukkan, kita terus mengkafirkan dan mensyirikkan, sedangkan Rasulullah SAW melihat ada perkara-perkara yang selari dengan syariah, yang melakukannya adalah satu perkara yang baik, tapi Rasulullah SAW menyatakan, aku akan memimpinmu ke syurga. Ya? Jadi ini sekali lagi memberikan kita kepada satu hujah yang telah kita nyatakan bahawa bid'ah terbagi kepada dua, dan juga apa sahaja bid'ah perkara yang baru haruslah dinilai dengan hukum syarak. Bukan semua perkara yang baru sahaja tanpa dinilai, tak ada dalam hadis, terus kita nyatakan bahawa ini adalah bid'ah dalalah. Sama juga Amir Sariyah ini, surah Al-Ikhlas, boleh kita lihat sendiri tuan-tuan. Abu Sa'id Al-Khudri juga ada meriwayatkan tentang kisah ini. Semuanya boleh didapatkan di dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, Abu Dawud, Tirmizi, riwayat Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasai, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah dan Al-Hakim. Seterusnya, munajat seorang lelaki dari kalangan para sahabat. Dia berdoa. Dia berdoa, setelah mendengar doa ini, Nabi SAW menyatakan sesungguhnya dia telah berdoa dengan nama Allah yang teragung, Bismillahil-A'zam. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah menunjukkan cara yang baru. Dia telah memulakan doa yang baru. Apa dia? Ya Allah, sesungguhnya aku berdoa agar segala pujian hanya untukmu. Tiada Tuhan selain dari kamu. La ilaha illa anta, pencipta langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Setelah mendengar doa ini, Rasulullah SAW menyatakan sesungguhnya dia telah berdoa dengan nama Allah yang teragung. Apakah kita rasa dengan kita memanjangkan doa-doa selepas salat, dengan kita berdoa-doa dalam majlis-majlis, dengan kita hanya memanjang-manjangkan dan membuat doa-doa yang memang wurud daripada hadis yang tidak berlanggar, dengan qasidah-qasidah, lantunan-lantunan yang boleh menggerakkan hati untuk lebih mencintai Rasulullah SAW sebagai tuntutan dalam agama, hatta akuna ahabba ilai. Kalau tidak, belum sampai imannya. La yu'minu ahadukum, ya. Apakah dengan itu kita ingin menyatakan ini adalah bid'ah dalalah wa kullu dalalatin finnar? Ya, baik. Seterusnya, antara perkara yang diakui oleh Nabi pada zamannya dilakukan oleh sahabat adalah menambah sepotong zikir kepada bacaan semasa i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Dalam riwayat hadis, Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamd. Tapi seorang sahabat menyatakan Rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Maksudnya, segala pujian yang banyak dan berkati kepadamu. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, siapa yang mengatakannya tadi? Lelaki itu menyahut, saya ya Rasulullah. Ada riwayat yang lain, lelaki itu malu untuk nak menyahut. Sehingga Nabi menyatakan, sesungguhnya aku telah melihat 30 lebih para malaikat berlomba-lomba untuk menulis Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Jelas dalam contoh-contoh yang banyak ini, ya tuan-tuan, yang kita lihat ni pun diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, An-Nasai, Abu Dawud, Tirmizi, Ibn Majah dan Al-Hakim, menunjukkan kepada kita ada perkara-perkara yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW yang belum dicontohkan oleh Rasulullah SAW, asalkan perkara itu tidak bercanggah dengan syariah Islamiyah. Seterusnya, Sayyidina Muaz, yang seperti mana kita nyatakan tadi, salat di dalam salat yang kita sebut salat masbuk, ya, dia terus masuk. Terusnya, setiap kali aku melihat, baik,
Dan juga bacaan ruqyah Abi Sa'id Al-Khudri bagi seorang ketua kaum yang telah disengat kala jengking. Skorpion sengat dia. Kemudian mengikut beberapa riwayah, ada yang mengatakan bahawa beliau telah membacakan 3 kali. Ada yang mengatakan 7 kali. Perkara ini merupakan ijtihad beliau sendiri. Nabi SAW tak ajar kalau kena sengat kala jengking, baca ini. Kalau kau sakit, baca ini. Tidak. Ijtihadnya sendiri. Tapi apabila pergi mereka bertanya Rasulullah SAW, bagaimana kau tahu ia adalah ruqyah? Lalu beliau menjawab, aku tidak mengetahui bahawa ianya ruqyah, tapi aku pasti ia adalah satu perkara yang Allah telah lontarkan ke dalam jiwaku. Melalui keyakinannya, melalui ilmunya yang mengetahui ini tidak akan lari dengan syariat. Ya, ini mungkin suratul Fatihah as-sab'ul masani. Ini mungkin suratul Fatihah ayat Al-Quran adalah syifa. Menjadikan Rasulullah SAW mengiktirafi perkara-perkara itu. Kerana kalau Nabi SAW tidak larang, itu adalah perkara-perkara yang menurut syarak adalah benar. Ya, ini juga ruqyah-ruqyah lain. Inilah perkara-perkara yang diakui oleh Nabi SAW seperti berikut. Seterusnya, marilah kita melihat perkara-perkara yang tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Ada juga perkara yang tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Kenapa kita membawakan hujah-hujah seperti ini? Supaya sama-sama kita melihat bahawa kita juga memegang teguh dengan dalil kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kita juga prihatin akan apa yang harisun alaikum Rasulullah SAW prihatin terhadap diri kita agar tidak terjerumus dalam perkara bid'ah yang sesat. Kerana ada juga yang kita lihat Nabi SAW tolak ya apa yang dilakukan oleh Abi Israil radhiyallahu anhu. Satu hari baginda SAW khutbah, baginda lihat ada orang lelaki berdiri di bawah terik matahari. Nabi SAW bertanya pada sahabat tentang beliau. Mereka menjawab lelaki itu adalah Abu Israil yang telah bernazar. Dia tak nak duduk, tak nak teduh, tak nak cakap, tak nak puasa. Nabi SAW berkata, perintahkan beliau agar bicara, berteduh, duduk dan sempurnakan puasanya. Perkara-perkara yang jelas tidak lari dengan syariat Islamiah, tentunya Rasulullah SAW memberikan peringatan. Begitu seperti mana yang kita tahu, Imam Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah berkata, setiap perkara yang menyakiti seseorang insan, ini daripada maqasidus syariah. Kenapa syariat ini diturunkan? Antaranya hifzun nafs, menjaga jiwa. Tapi kalau dah sakitkan orang, tak ada asal usul syarak, bukan dari ketaatan kepada Allah, tak sahlah nazar tersebut. Selain itu, Nabi SAW memerintahkan agar Abu Israil menyempurnakan puasa. Dia tak nak duduk, tak nak cakap, tapi benda-benda tu semua tak sah. Yang dia tak nak makan, tak nak apa, dia nak berpuasa tu, itu boleh. Jelas dalam kisah ini menunjukkan ada yang namanya perkara yang selari dengan syariah, ada yang namanya perkara yang tidak selari dengan syariah. Sekali lagi kita menegaskan bahawa Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Nawawi, Imam Izzuddin bin Salam dan sebagainya semua menyatakan al-bid'atu bid'atan. Imam Izzuddin menyatakan 5 bid'ah punya hukum. Ya, haruslah kita lihat kepada apa yang dikatakan oleh syarak. Begitu juga ekstrim di dalam urusan ibadah. Tuan-tuan boleh rujuk sendiri kerana masa tidak mengizinkan. Perkara-perkara baru yang tidak diakui oleh Nabi SAW juga ada banyak, ada perkara-perkara. Semuanya kita lihat daripada riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Al-Hakim, Imam Muslim dan juga daripada kitab Fathul Bari, bab nazar dan sebagainya. Bolehlah ke daftar rujukan untuk membuat rujukan-rujukan perkara-perkara baru yang tidak diakui oleh Nabi SAW. Nah, seterusnya petunjuk para sahabat, hadis sahabat radhiyallahu anhum tentang perkara yang baru yang dilakukan setelah kewafatan baginda Nabi SAW. Ada nyatakan tadi, itu mungkin Rasulullah SAW masih ada. Kalau salah pun dia boleh betulkan. Kalau betul pun Nabi SAW boleh membenarkan. Ya, syariat masih belum terputus. Ya, belum lagi kita nyatakan al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Kita lihat apa petunjuk para sahabat tentang perkara yang dilakukan setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita mengerti dan mengetahui jam'il Quran yang pertama, ya, pembukuan Al-Quran pertama atas dasar saranan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita dah kisahkan sedikit biografi Sayyidina Umar punya hebat tadi. Kemudian menyuruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma sabaqakum Abu Bakrin, tidaklah Abu Bakar tu melebihi daripada kamu dengan amalan solatnya, tapi dengan sesuatu yang ada pada dalam hatinya, iman
imannya sangat hebat. Takkanlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar tidak memahami hadis kullu bid'atin dalalah, tidak sampai untuk nak buat perkara yang baru apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan seterusnya Sayyidina Umar Al-Faruq telah mengumpulkan para muslimin untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih berjamaah dengan kata-katanya ni'matul bid'atu hadhihi. Tadi juga telah kita nyatakan hujah kepada mereka yang menyatakan itu ada asalnya. Nabi SAW menyatakan ada asalnya mereka memang solat pada bulan Ramadan. Tapi kita lihat daripada nas, daripada Sayyidina Umar sendiri menyatakan nikmatul bid'atu. Kalau ada asal Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, subhanallah, daripada orang Quraisy juga menyatakan nikmatus sunnah. Terus tidak perlu nak menyatakan perkara itu sebagai bid'ah. Contoh seterusnya, para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhu melaungkan takbir dengan suara yang tinggi pada hari-hari Idul Adha dan hari ke-10 pada bulan Zulhijjah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah melaungkan takbir dari kubahnya di Mina. Dari kubah di Mina, Sayyidina Umar melaungkan takbir sampai takbir tu didengar oleh para muslimin di masjid. Mereka pun menyahutnya, begitu juga diikuti dengan para muslimin yang berada di pasar dan di tempat awam. Kalau kita zaman sekarang, biar orang buka lagu, buka muzik, pergi clubbing apa-apa, tak ada cara-cara untuk kita nak banteras atau nasihat dengan hikmah. Tapi kalau zikir kedengaran, kalau selawat kedengaran, kadang-kadang rasa mengganggu diri mereka. Jadi kita lihat ada juga perkara-perkara yang memang Sayyidina Umar melakukan dan tidak ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, kunut yang diamalkan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Di sini ada yang bertanya, itu Khulafaur Rashidun, Al-Mahdiyun, mereka adalah the guided one, telah terpilih, mestilah addu anha bin nawajis, gigit dengan gerahammu, ikut betul-betul sunnah Khulafaur Rashidun. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bukan daripada kalangan Khulafaur Rashidun, tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga adalah orang-orang yang selepas wafat Nabi SAW juga melakukan kunut dengan lafaz-lafaznya sendiri yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat radhiyallahu anhum juga menambah lafaz-lafaz talbiyah. Ada lafaz labbaik Allahumma labbaik yang masyhur seperti mana Rasulullah SAW menyatakan. Masyhur dalam ilmu hadis, bukan masyhur dalam ilmu fikih seperti mana Ustaz Zaid tadi menyatakan. Sayyidina Umar Al-Faruq menambahnya dengan labbaika marghuban aw marhuban, labbaika zan'an na'iman wa fadlin hasan. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pun menambah labbaika warrughaba ilaika wal a'mal. Sayyidina Anas juga menambah labbaika haqqan ta'abbudan wa riqqan. Subhanallah. Kalau kita tambah wow aja sikit sekarang boleh jadi isu. Mana subhana rabbil a'la wa bihamdi? Bihamdi je, tak ada wow je lagi. Yang ini ada rikan lagi tuan-tuan. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim alaihi. Sayyidina Uthman, apa beliau menjadi Amir Al-Mu'minin, menambah satu lagi azan sebelum solat Jumaat. Solat Jumaat pada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyidina Umar bin Khattab hanya sekali saja. Sayyidina Uthman bawa pergi dekat tengah-tengah orang di pasar untuk adakan azan satu lagi sebelum solat Jumaat. Kerana azan ni tuan-tuan, kalau kena pada suara yang hebat macam suara Al-Fadhil Ustaz Safandi, boleh menggetarkan jiwa, boleh terus kembali. Allah itu maha besar. Itu antara tujuan azan. Kalau nak bilang setakat masa waktu, baik buat kontrak dengan Warna sahaja setiap masa untuk buat radio kat mana-mana. Tapi kerana di situ ada lawungan, kemudian ada orang yang cuba untuk mengusahakan kejadian itu. Fenomena azan ini, satu orang azan la ilaha illallah, itulah tadi masuknya waktu bagi kawasan Singapura dan kawasan suatu dengannya. Satu lagi kat Johor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kat Johor sebelah Muar, belum lagi sebelah Pontian. Itu kalau sebelah Pontian belum rumah jiran, belum rumah apa. Setiap masa ada orang yang laungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Uthman merasakan bahawa perlu memberi peringatan orang dah sibuk ni hari Jumaat, pergi solat Jumaat. Kalau kita kat Singapura ni agak-agak 2 kali cukup tuan-tuan. Dia punya sibuk agaknya kena 5 kali untuk azan. Apakah kita menyatakan bahawa penambahan Sayyidina Uthman ini bid'ah? Sayyidina Uthman bin Affan apabila menyahut orang yang berqamat, ataupun dalam zaman Nabi SAW orang kata azan juga, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Apa jawabnya? Dia buat satu jawapan sendiri, marhaban bil qailin adlan wa bis salati marhaban wa ahlan. Tuan-tuan boleh juga melihat dan merujuk kisah ini riwayat Imam Abi Syaibah dan Imam At-Tabrani.
Seterusnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Mas'ud telah menambah beberapa lafaz pada tasyahud. Ya, Ibn Umar berkata, aku telah menambah kalimah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Kita dah terbiasa baca wa barakatuh atas dasar daripada ajaran Sayyidina Ibn Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, yang diajarkan oleh Nabi SAW. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tapi dia menambah, begitu juga assalamu alayka ayyuhan nabi, begitu juga dia menambah wahdahu la syarikalah kepada syahadah. Kita dah bilang asyhadu an la ilaha illallah. Sayyidina Ibn Umar menambah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apakah kita menyatakan dia membuat satu bid'ah yang memasukkan dia di dalam kesesatan dan ke neraka Allah hanya semata-mata kerana perkara yang tidak dianjurkan oleh dan dilakukan Rasulullah SAW, tapi tidak lari daripada syariat. Dan di dalam tasyahud juga wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan, dia tak sebut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu an pun menambah assalamu alayna min rabbina. Selepas assalamu alayka ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, dia sebut assalamu alayna min rabbina. Jadi tuan-tuan, inilah contoh-contoh. Dan sering kalau dalam majlis-majlis kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Ini juga mengambil daripada petunjuk para sahabat Nabi ridwanullah alaihim wa raddu'an yang tidak dilakukan pada ketika hidup zaman Rasulullah SAW. Apabila dua lelaki dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, ini boleh buat pembetulan dekat dalam kitab muka surat 220 ni insya-Allah. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam Al-Awsat, bahawa mereka apabila berpisah, dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka ni jiwa mereka bukan macam kita. Jiwa mereka bertemu, kalaulah aku bertemu kau, adalah aku ingat Allah, ingatlah Rasulullah SAW, nak buat kebaikan, ya. Bukan nak cari sahaja apa-apa yang silap, bukan negatif, selalu wave-wave positif bila mereka bertemu, sehingga mereka nak berpisah pun mereka akan menyatakan antara satu sama yang lain, mereka nyatakan suratul asr. Kita akhiri dengan suratul asr kerana di situ ada nasihat-nasihat, ya. Baik. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu an memperbanyak solat nafilah tanpa mempedulikan bilangan rakaat. Kau sembahyang berapa rakaat? Entah. Bid'ah kau ni, semayang berrakaat pun tak kira. Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu pun dia melakukan solat tanpa dia nak kira rakaat, tanpa ta'yin, ya. Subhanallah, tanpa ta'yin rakaat pada ketika itu, ya. Apakah itu dinamakan bid'ah? Barang siapa yang bersujud kepada Allah dengan satu sujud, Allah akan menulis baginya satu kebaikan dan menghapuskan darinya satu kesilapan dan mengangkatnya satu darjat. Itu saja yang dipegang. Aku tak tahu apa-apa, aku sembahyang ni aku pegang ini aja. Apa Rasulullah SAW cakap? Siapa yang sujud pada Allah satu sujud, Allah menuliskan kebaikan, menghapus kesilapan dan angkat satu darjat. Aku tak kiralah berapa rakaat pun aku solat. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Zar. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud khusus hari Khamis. Ini bab hari Khamis ni mungkin, ya, kita baca yasinan. Tak apalah nak baca yasin ke, yang bagus kita baca surah Al-Kahfi. Kalau kita nak baca yasin, tadi Ustaz Zahid dah bawakan hadis fadilat yasin, daripada tak baca langsung. Kalau hari Khamis dan Jumaat tak baca yasin tak selalu. Kalau hari-hari baca Al-Quran, insya-Allah dia tak heran. Kau baca yasin dah bagus, aku pun baca Quran, moga-moga kau dapat nikmat macam aku, ya, baca semua. Tapi kalau hari malam Jumaat baca yasin sebagai alternatif, ya, mengganggu orang-orang yang pada adat-adat hari Khamis ada lakukan, itu pun dikira satu bid'ah yang teruk, yang salah, yang memasukkan ke neraka. Kita lihat Abdullah bin Mas'ud mengkhususkan hari Khamis memberi peringatan kepada para sahabatnya. Dia pilih hari Khamis ni. Apa pasal pilih hari Khamis ni? Nabi SAW tak ada cakap apa-apa pasal hari Khamis. Pasal kau pilih hari Khamis. Kalau kita cakap hari Selasa, kenapa pilih hari Selasa ni MHDS? Pasal cuti lah, itu pun nak kecoh ke, kan? Tapi kenapa hari Khamis? Kerana Nabi SAW menyatakan, aku tak nak sampai mereka bosan. Itu sebabnya. Kepada sahabat, kerana takut mereka rasa bosan, dia khususkan satu hari. So people looking forward. Jadi setiap hari Khamis boleh pergi kelas Ustaz Zahid dekat Bapa, ya. Ada kelas mengaji kitab-kitab dan syama'il Nabi SAW. Bawalah anak-anak. InsyaAllah Ustaz Zahid dah tak payah perlu duduk atas kuburan. Nanti anak-anaknya yang duduk atas kuburan. InsyaAllah Ustaz Zahid, boleh kita buat bisnes sama-sama. Astaghfirullahalazim. Larangan para sahabat Nabi terhadap perkara baru yang dilakukan selepas kewafatan Nabi SAW. Ada juga yang Rasulullah SAW larang.
Kita akan membawakan secara adil kerana ini hanya menunjukkan bahawa Nabi SAW memberi categorization, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tidak baik. Ini haruslah mengikut kepada kadar syarak. Ya, seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tak setuju Muawiyah saran membuat istilam pada dua rukun, ya, rukun Iraqi dan rukun Syami ketika bertawaf. Sayyidina Abbas Abdullah bin Abbas, Nabi SAW menyatakan tak pernah laku istilam kecuali pada rukun Yamani. Sayyidina Muawiyah menjawab, tidak ada perkara yang boleh ditinggalkan semasa tawaf di sekeliling rumah Allah. Dia tu cinta sangat, apa pun semua aku nak istilam, semua aku nak sentuh dan sebagainya. Tapi ini ada khilaf dan ada percanggahan dari para sahabat. Itu pun Sayyidina Abdullah bin Abbas tak cakap engkau salah bid'ah. Ini aku tak setuju kerana Nabi SAW tak lakukan seperti ini. Ada perbincangan. Kedua, khilaf di antara Abi Sa'id Al-Khudri dan Amir Madinah. Ya, Abu Sa'id berkata, Amir Madinah, sesungguhnya Rasulullah SAW biasanya keluar pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, pergi musalla. Pertama sekali dia salat, ya, fasalli li rabbika wanhar, ya, baru sembelih. Tapi dalam cerita ini bukan cerita sembelih, tapi cerita khutbah ataupun kita naik atas mimbar ke solat dulu. Lalu baginda berdiri berhadapan dengan para jemaah yang masih duduk dalam saf dan menyampaikan khutbahnya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Abi Sa'id, beliau terus beredar keluar kepada para jemaah. Apabila beliau ingin menaiki mimbar yang dibina oleh Kathir bin Salat, aku pun menarik bajunya, tetapi dia menolak dan langsung naik mimbar. Ya. Ini antara sahabat ada yang mereka lakukan inovatif sendiri, tetapi dicanggah kalau ia bercanggah dengan syariat Islamiah. Baik. Sayyidina Ka'ab bin Ajrah dan seterusnya, tuan-tuan, alhamdulillah saya kira dapatlah kita, ya, merumuskan, ya, boleh melihatlah pada kerana masa tidak mengizinkan supaya tidak mengganggu kertas kerja yang sangat penting juga selepas ini. Moga-moga kita mengambil barakah. Saya sekali lalu akan pergi definisi bid'ah sekali lagi oleh Al-Imam Syafi'i. Nasta'zin. Imam Syafi'i dalam ilmu usul fiqh ini, ya, sumbangannya, pembahagian beliau terhadap perkara baru dan perkara baru diadakan, iaitu sama ada baik atau buruk, bergantung kepada sama ada perkara itu selari dengan syariah. Ini diriwayatkan secara sahih dari dua muridnya yang terkenal pada zaman akhir kehidupan beliau, pakar hadis Mesir Harmala ibn Yahya dan Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi. Harmala menyebut, aku mendengar Imam Syafi'i radhiyallahu berkata, bid'ah itu dua jenis, ya, bid'ah yang dipuji, bid'ah mahmudah, dan bid'ah yang dikeji, bid'ah mazmumah. Apa yang selari dengan sunnah itu dipuji dan apa yang bertentangan itu dikeji. Beliau menggunakan dalil dari kenyataan Sayyidina Umar, ya, ni'matul bid'atu hadhihi. Ar-Rabi' juga meriwayatkan kenyataan yang sama. Dia pun mendengar Imam Syafi'i berkata kepada kami, perkara baru yang diadakan itu dua jenis. Al-muhdatsatu minal umur darbain. Pertama, perkara baru yang bercanggah dengan Quran atau sahabat atau ijma', maka perkara itu adalah bid'ah yang sesat. Kedua ialah perkara baru yang diadakan dari segala sisi kebaikan. Ini adalah hujah-hujah daripada para ulama mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat Imam Al-Haythami, Qadi Abu Bakar Ibn Arabi, mazhab Maliki, ya, dan Imam Al-Laknawi, seterusnya menyambung, bid'ah dari segi syariat ialah apa jua perkara baru yang diadakan yang bertentangan dengan hukum yang diturunkan Allah, sama ada berdasarkan dalil-dalil nyata ataupun dalil umum. Hanya bid'ah yang menyalahi sunnah saja yang dikeji, yang menyalahi sunnah, yang tidak ada asal. Bid'ah ialah semua perkara yang tidak wujud dalam 3 kurun pertama dan di mana ia tidak mempunyai asas bersumberkan 4 sumber hukum Islam, ya, ijma' dan qiyas dan ijtihad dan sebagainya. Kesimpulannya ialah tidak membadai bagi sesuatu perkara itu dikira bid'ah hanya semata-mata kerana ianya perkara baharu, tapi ianya perlulah juga di masa yang sama bertentang dengan Islam. Baik, di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam juga menambah titik pada huruf ayat Al-Quran. Itu hujahnya, ya. Ada pada zaman, ya, menambah titik pada huruf Al-Quran. Hakikat bahawa ianya perkara baru yang diadakan tidak menghalang ini semua. Berapa banyak perkara baru yang diadakan tapi ianya baik, seperti mana sembahyang tarawih, ianya adalah bid'ah Sayyidina Umar, tapi ianya adalah bid'ah yang baik. Bid'ah yang keji ialah yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW yang boleh membawa kepada perubahan sunnah itu. Qadi Abu Bakar Ibn Arabi mengulas, ya, perkataan bid'ah. Moga Allah menganugerahkan kamu ilmu bahawa bid'ah itu ada dua jenis. Al-muhdatsat darban, kata Qadi Abu Bakar ini. Baik, seterusnya, tuan-tuan, kita lihat definisi Ibn Hazam, definisi Ibn Al-Jawzi. Subhanallah, Ibn Jawzi dalam kitab Talbis Iblis pun tadi kita nyatakan, beliau menyatakan bukan semua perkara bid'ah itu adalah sesat. Ibn Athir
Imam Nawawi, ya, klasifikasi dan sokongan Imam Nawawi kepada Syekh Islam, Imam Izzuddin. Ini seterusnya semua telah kita nyatakan. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani terhadap apa yang disampaikan oleh Imam Izzuddin. Semuanya menyokong kepada perkara bid'ah itu ada kedua-duanya. Tuan-tuan, saya mengakhiri ini dengan menyatakan, kalaulah bid'ah semuanya silap, kalaulah bid'ah semua bid'ah itu dalalah, antara ulama-ulama yang membid'ahkan juga mempunyai khilaf di antara mereka. Kalau semua dah tak boleh, tak adalah yang ulama kata ini boleh, yang ini tak boleh. Sedangkan mereka semua bersependapat bahawa semua bid'ah adalah dalalah. Cuba kita lihat, ya, mengkhususkan hari Jumaat untuk menziarahi kubur. Ada yang membid'ahkan, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Al-Fawzan, tapi Ibn Jabrin mensyariatkan, katanya hadza masyru', ya. Mengulang umrah pada bulan Ramadan, Ibn Uthaymin membid'ahkan, yang lain tidak membid'ahkan. Doa penutup dalam salat, Albani dan juga Ibn Uthaymin membid'ahkan, tapi tidak dibid'ahkan oleh Ibn Baz. Memulakan perayaan dengan membaca Al-Quran, bergoyang ketika membaca Al-Quran, ya, sambil goyang. Saya baca seminar pun goyang, tak bid'ah kata Allahu alam. Membaca dari mushaf dalam salat, Albani membid'ahkan, Ibn Baz tidak membid'ahkan. Perayaan hafalan Al-Quran dan sebagainya. Ini semua kita lihat bagaimana masyarakat dan juga umat Islam di zaman ini perlulah kembali kepada apa yang didefinisikan khususnya oleh mazhab Asy-Syafi'i. Kita Nusantara Melayu telah kita lihat betapa negara ini penuh dengan keamanan, ketenangan, semuanya beramal dengan yang baik. Andai kata ada pandangan yang lain, kita raikan dan kita hormat, ya. Andai kata ada orang lain yang mengatakan pandangan kita tidak betul, inilah kita hadir di sini untuk kita ada pegangan. Itu saja. Ada, ya, yang kita namakan akar dan umbi dalam hidup dan jiwa kita dalam melakukan amalan-amalan. Tuan-tuan, saya suka akhiri dengan melihat, ya, dan mendoakan para guru kita, ya. Kalau tuan-tuan lihat kitab Obor Ummah yang dikeluarkan oleh Pergas, ya. Kalau ada juga tuan-tuan bersama mufti kita, baik yang lama, baik yang sekarang, ya, mufti yang lama pernah menceritakan, kenapa tanya, well, mufti-mufti negara sana, negara sini, awak tinggal dekat Singapura, tanyalah mufti yang ada di Singapura, ya. Lihatlah bagaimana pandangan ulama-ulama kita, ya, aslafuna. Kalau dalam kitab Obor Ummah, almarhum Ustaz Abdullah Al-Jufri yang sempat kita jumpa, Syekh Umar Al-Khatib dan juga Ustaz San Haji, Syekh Ahmad Semaid dan sebagainya, semua ulama-ulama kita subhanallah sangat rendah diri dan sangat berpegang dengan mazhab Syafi'i. Moga-moga dalam pertemuan yang ringkas ini, ya, kita dapat pengajaran dan dapat juga kita lihat bahawa di dalam mazhab Syafi'i apa yang dinaskan oleh mujtahid mutlak dan juga mujtahid muqayyad di mazhab Syafi'i, bahawa bid'ah itu terbagi kepada dua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Mohon maaf salah dan silap andai terambil masa, saya minta maaf sangat, ya, dan ada kesilapan kata-kata atau terguris kata atau kesilapan teknikal atau pembawaan hadis dan sebagainya, ya. Kita bersama-sama umat Islam natasamah ala makhtalafna. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada beberapa persoalan. InsyaAllah kalau kita sempat kita akan teruskan. InsyaAllah soalan yang pertama, banyak dalil yang dinukil dari Ibn Taymiyah yang diketahui diikuti oleh ramai kaum Wahabi atau Salafi. Haruskah kita Ahli Sunnah wal Jamaah pun ikut ulama tersebut? Tidakkah itu akan mendatangkan keraguan pada masyarakat umum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siapa kita nak menyatakan ulama-ulama ini, ya, adalah ulama su' dan sebagainya, ya. Tetapi apa yang perlu kita tahu adalah ulama-ulama yang telah lama kita sepakati seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Nawawi, ya, dan Zahid telah menceritakan kisah-kisah dan juga pegangan-pegangan yang perlu kita ikuti. So the idea, the concept here is not to diverse, Boleh kita memahami banyak, tetapi harus ada pegangan. Mana satu pegangan kita, ya? Ada kan suka makan ini, ya Ustaz, ada yang suka makan kuah celok, ada yang suka makan ini. Tapi yang kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita, yang hadam perut kita senang selesa, yang tidak mengelirukan, yang berpegang kepada Sawadul A'zam, itulah yang kita pegangi, insya-Allah. Soalan kedua, bolehkah Ustaz jelaskan satu atau dua contoh bid'ah yang sesat yang biasa masyarakat kita amalkan yang bukan dari Al-Quran, hadis dan para sahabat? Tadi saya menyatakan salah satu daripada amalannya itu antaranya dalam perkuburan itu dia buat, ya,
Sekarang telah ada trend tu kan, dia buat logo-logo pemain bola ataupun dia suka sangat dengan anak patung ni. Jadi anak patung, moga-moga dekat dalam kubur tu dia suka dengan anak patung yang ada ke atasnya. Itu adalah satu bid'ah yang tidak mengikuti dengan syarak, ya. Dan juga seperti sebahagian amalan, ya, sebahagian mungkin kita tak jumpa dalilnya seperti mandi safar dan sebagainya, ya. Walaupun ada tujuan-tujuan masyarakat, tapi bila dia dah kaitkan dengan safar, ianya seolah-olah satu ibadah, ia salah satu sunat, itu yang menjadi satu kesilapan, ya. Tapi kalau sabun pati dia senyap aja, wallahu a'lam. Salam, seorang teman beraliran Salafi Manhaj mengatakan menyambut Maulid Nabi bid'ah. Kalau bid'ah hasanah, mengapa tidak dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi atau di Arab Saudi sekarang? Syukran. Menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama dan yang pertama sekali menyambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, macam mana kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala? Kerana Allah Subhanahu wa taala sebelum menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah siapkan semua langit bulan bintang semua. Siapkan alam semesta ini. Kemudian barulah diutuskan Nabi Rasulullah SAW. Dan dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, kalau seperti tawasul kisah Nabi Allah Adam AS, apa dia firman Allah Taala kepada Nabi Adam, laulahu ma khalaqtuka. Laulahu, kalau tidak kerana Nabi Sayyidina Muhammad SAW, apa dia tidak jadikan kau, tidak jadikan alam semesta ini. Mana Allah Ta'ala menyambut Nabi sebelum Nabi nak dilahirkan ke dunia ini, Allah siapkan alam ini semua, maka barulah Nabi SAW dilahirkan. Subhanallah. Nah, selebih pada itu pula Rasulullah SAW menyambut hari kelahirannya. Tapi kata Nabi tidak menyambut hari kelahirannya. Setiap hari Isnin Nabi SAW berpuasa. Sahabat bertanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa aku lihat kau setiap Isnin berpuasa? Nabi SAW mengatakan, zakal yaum yuha aliyya wa zakal yaum wulidtu. Itulah hari aku diwahyukan dan itulah hari aku dilahirkan. Nabi mengenang kembali nikmat Allah yang Allah Ta'ala wahyukan dia, menjadikan dia seorang Nabi dan Rasul, dan mengenang kembali itulah hari Nabi dilahirkan. Jadi Nabi memperingati hari kelahirannya, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, tiap-tiap hari Isnin Nabi memperingati hari kelahirannya. Dan apabila kita mengatakan kita mengingati akan kelahiran Nabi SAW, sebenarnya ulama mengatakan bukan kita mengingati kelahiran Nabi SAW, tapi kita mengingati akan kelahiran Islam di atas bumi. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW datang ke dunia membawa agama Allah SWT, membawa hidayah Allah SWT. Jadi apabila kita bergembira dengan hari kelahiran Nabi, sebenarnya kita bergembira dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kerana itulah agama yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Jadi saya rasa ada pun orang yang tak buat, yang tak mau buat, itu terserahlah kepada mereka. Negeri mana ke, sebangsa apa ke, siapa ke dia, itu terserahlah kepada mereka. Perkara ini perkara khilaf, dan perkara khilaf tak sepatutnya jadikan perkara itu perpecahan ataupun tuduh-tuduh kata mengaku. Wallahualam. Apakah contoh bagi bid'ah yang wajib? Adakah berdosa mereka yang meninggalkan bid'ah yang wajib? Saya rasa boleh rujuk di kertas kerja, ya. Ada soalan-soalan yang perlu rujuk di kertas kerja yang penat panjang kita buat sama-sama. Bismillah. Iaitu dia adalah bid'ah yang wajib yang telah dikategorikan oleh Imam Izzuddin Ibn Salam, seperti membuat bangunan madrasah, menjawab tohmahan-tohmahan daripada pandangan-pandangan yang menyeleweng. Itu semua memerlukan satu usaha yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada contoh, tidak ada SOP, asal sahaja tidak mukhalif dan bercanggah dengan nas syariat Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, maka itu adalah bid'ah yang wajib, ya. Jadi itulah saja. Wallahu a'lam. Kita ambil soalan yang terakhir. Boleh beri contoh orang Quraisy yang menjadi pemimpin pada masa kini? Adakah penjaga Mekah Madinah kini dari keturunan Bani Quraisy? Pemimpin dalam masa kini dari orang Quraisy, Allahu'alam, mungkin ada, tapi mungkin kita tidak tahu. Tetapi yang menjaga Mekah Madinah sekarang ini ialah Bani Sa'ud. Bani Sa'ud maknanya orang yang dari datuk nenek yang bernama Sa'ud. Dan itulah namanya Saudi yang diambil untuk dijadikan negerinya Saudi Arabia. Jadi bukanlah pada orang Quraisy. Allahu'alam.